Baiklah, terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan Selamat Pagi Malaysia. Sekarang kami akan kongsikan kepada anda semua berkenaan dengan bantuan kawalan proses pilihan raya umum yang ke-15 bersama dengan Rela. Jadi hari ini wakilnya ada bersama dengan kita. Kita bersama dengan Pesuruh Jaya Rela, Tuan Muhammad Razif Buhaini, iaitu Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jadi bantuan kawalan di hari pengundian oleh Rela. Secara asasnya, apakah fungsi dan juga bidang kuasa Rela pada hari pengundian nanti? Baik, terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak Selamat Pagi Malaysia yang memberi ruang kepada Jabatan Sukarelawan Malaysia atau Rela, lebih dikenali sebagai Rela ini, untuk platform pada pagi ini untuk menerangkan tentang fungsi dan peranan Rela sepanjang pilihan raya umum ke-15 pada kali ini. Tambahan pula kita di Rela ini menyambut ulang tahun yang ke-50. Jubilee emas pada tahun ini. Jadi peranan yang besar diberikan kepada Jabatan Sukarelawan Malaysia untuk menjalankan fungsi-fungsi yang telah pun kita gariskan dalam kita punya SOP atau arahan tetap Ketua Pengarah, menerangkan tentang fungsi dan peranan Rela sepanjang pilihan raya ini. Dari segi sudut punca kuasa dan juga prosedur dari segi penugasan anggota Rela sepanjang PRU ini, kita menggunakan pakai Akta kita sendiri, itu Akta Pasukan Sukarelawan Malaysia tahun 2012, yang mana menggariskan di bawah Seksyen 5 punca kuasa dan juga peranan Rela itu sendiri. Yang pertamanya antara ialah membantu mana-mana agensi atau penguat kuasa di bawah undang-undang bertulis apabila diminta oleh mereka. Sebagai contoh, peringkat PDRM, Polis Darjah Malaysia meminta bantuan Rela untuk sama-sama kita menjaga keselamatan dan juga keamanan sepanjang tempoh pilihan raya ini berlangsung. Yang seterusnya adalah berkenaan dengan kawalan trafik. Kalau kita lihat, Rela ini sangat sinonim dengan kawalan trafik, membantu kawalan trafik di mana-mana penugasan. Jadi ianya termaktub di bawah peraturan kita juga, yang mana kita membantu mengubah haluan kenderaan bermotor apabila diminta oleh pihak-pihak penganjur ataupun pihak berkuasa bagi membantu menyuraikan keadaan trafik dan memberi kemudahan kepada semua pengundi-pengundi di sana untuk keluar mengundi pada hari pengundi nanti. Selain itu juga kita juga membantu melindungi bangunan-bangunan ataupun aset-aset kerajaan pada ketika ini. Kalau kita lihat, banyak bangunan-bangunan kerajaan diguna pakai untuk tujuan pusat penamaan calon dan sebagainya. Kita bantu di situ dari segi kawalan keselamatan di tempat tersebut. Dan yang paling penting adalah dari segi penarasan, yang mana kita telah mengadakan satu mesyuarat penyelarasan yang diketuai oleh Bukit Aman sendiri, Polis Darjah Malaysia Bukit Aman, menerangkan tentang bagaimanakah dari segi bantuan sumber manusia boleh dideploy di peringkat Rela bagi membantu pihak Polis Darjah Malaysia untuk pilihan raya pada kali ini. Kita sudah maklum bahawa pilihan raya pada kali ini merupakan pilihan raya yang cukup dinantikan, sangat-sangat besar impaknya pada negara, dan kita pun menyumbang, kita membantu dari segi kawalan keselamatan dan juga perlindungan kepada aset-aset kerajaan yang ada pada ketika ini. Itu antara kitanya peranan dari segi punca kuasa dan juga sumbangan Rela pada kali ini. Ya, itu antara peranan penting Rela. Dan selain daripada itu, Tuan, seramai mana anggota Rela yang akan terlibat untuk menguruskan hari pengundian di peringkat seluruh negara? Sebenarnya kalau dari segi proses ataupun perlibatan Rela telah bermula daripada hari penamaan calon lagi. Pada hari penamaan calon kita telah pun deploy lebih kurang 2,000 anggota Rela. Kita bantu di peringkat pusat penamaan calon. Bagi tujuan kawalan keselamatan seperti yang saya katakan tadi, kawalan perimeter. Dan pada ketika tempoh ketika ini pun ada anggota Rela yang akan terlibat membantu pihak Polis Darjah Malaysia, antaranya kawalan Sekatan Jalan Raya dan sebagainya. Dan pada hari mengundi nanti, kita telah pun atur gerak dan kita telah pun mengarahkan semua pejabat daerah. Kita ada 157 pejabat daerah di seluruh negara. Kita deploy 19,120 anggota Rela untuk penugasan pada kali ini. 19,120 anggota Rela akan terlibat untuk tempoh pada hari mengundi nanti. Jumlah yang cukup besar yang kita deploy pada kali ini. Secara spesifiknya, di mana mereka ditempatkan, terutamanya di pusat pengundian? Untuk tugasan Rela pada kali ini, kita berfokus kepada kawalan perimeter. Kawalan perimeter yang seperti semua sedia maklum, di peringkat di mana saja pusat-pusat mengundi ini, mereka ada area-area yang telah pun diwartakan di bawah SPR. Bagi di bahagian dalam adalah di bawah tanggungjawab sepenuhnya pihak Polis Darjah Malaysia.
Bagi rela, kita letakkan anggota kita berada di perimeter luar dan juga kawalan trafik serta kawalan di tempat parking pengunjung ataupun pengundi-pengundi yang hadir. Kita sendiri maklum, keadaan akan menjadi sesak dengan semua orang akan keluar mengundi pada kali ini, dan kita bantu dari segi kemudahan tersebut. Kita bantu dari segi kemudahan keselamatan, perimeter, bantu penduduk-penduduk di sana ataupun pengundi-pengundi yang keluar untuk mengundi ini, mana tempat mereka nak pergi, kemudahan parking di mana, kita bantu di situ, di peringkat perimeter luar terutamanya lah untuk pilihan raya pada kali ini. Baik Tuan, tadi Tuan ada menyentuh anggota yang terlibat untuk pengundian adalah 19,120 ya, anggota. Jadi bagaimana pula sekiranya berlakunya banjir dan mungkin ada rela yang perlu untuk diarahkan ke, adakah 19,000 ini adalah anggota yang sama terlibat untuk pengurusan banjir ataupun ada anggota lain? Okey, baik. Ya. Untuk penugasan bencana atau banjir pada kali ini dalam istilah yang kita panggil monsun timur laut pada ketika ini yang kita tengah hadapi, sebenarnya rela telah pun mengatur gerak awal untuk penugasan rondaan dan pemantauan keselamatan sepanjang tempoh kita menghadapi pasca monsun timur laut. Yang itu jumlahnya berbeza. Yang mana kita telah gerakkan bermula pada 15 Oktober yang lepas. Kita telah atur gerak sejumlah 3,925 anggota rela untuk tujuan penugasan ketika banjir sahaja. Yang mana mereka ini kita tempatkan di pusat-pusat pemindahan dan juga kita buat rondaan pemantauan bencana di kawasan-kawasan yang berisiko ataupun kita panggil hotspot, yang mana telah digariskan oleh agensi-agensi yang berkaitan seperti NACMA dan sebagainya. Yang ini berbeza. Maknanya kita dah asingkan penugasan untuk MTL atau bencana ini 3,925 dibantu diselaraskan oleh 400 lebih pegawai kita di peringkat lapangan. Dan untuk penugasan PRU kita memang telah pun asingkan dua skop yang berbeza pada kali ini. Dalam menghadapi kedua-dua situasi ini, bagaimana dengan pembahagian tugas supaya tugas-tugas yang dilakukan oleh rela ini tidak bertindih dengan PDRM dan juga agensi-agensi lain seperti bomba dan sebagainya? Okey, secara jelasnya di peringkat rela sendiri kita adalah satu agensi bantuan utama kepada agensi-agensi yang mempunyai kuasa. Dilihat di bawah atas kita pun jelas menyatakan perkara sebegitu. Sebagai contoh, kalau kita lihat kawalan keselamatan ketika pilihan raya ini, kita adalah bergantung kepada pengarahan daripada Polis Diraja Malaysia. Perbincangan bersama dengan pihak Polis Diraja Malaysia Bukit Aman sendiri telah pun menggariskan beberapa perkara tentang fungsi dan peranan itu, yang mana tugas kita adalah membantu di kawasan-kawasan yang tidak berapa kritikal lah. Kita tak mahu ada sebarang isu yang melibatkan anggota rela itu sendiri. Jadi penugasan kita adalah di bawah pengawalan ataupun pemantauan daripada pihak Polis Diraja Malaysia sendiri. Jadi tidak ada isu orang kata istilah kita ada pertindakan tugas dan sebagainya. Dan untuk ketika kalau berlaku bencana ataupun banjir di pusat mengundi, kita pun ada peranan kita. Sebagai contoh, kita nak kawal di pusat pemindahan sementara. Memang ini benda ni dah diselaraskan di peringkat Jawatan Kuasa Induk di bawah Kementerian Dalam Negeri sendiri. Kita telah pun aturkan semua perkara ini supaya tidak ada pembaziran semua manusia dibuat pada ketika ini, yang mana kita perlukan ramai anggota, kita perlu ramai petugas bagi membantu melancarkan apa jua yang berlaku pada ketika ini. Baik Tuan, itu mungkin dari segi dari segi pembahagian kerja ataupun tugas lah, dan dari segi lain juga persediaan dari segi rela sendiri untuk, sebab kita apa yang kita tahu sekarang ni adalah kes COVID-19 semakin meningkat. Jadi persediaan ataupun SOP daripada rela sendiri untuk memastikan bahawa mereka yang bertugas tidak dijangkiti COVID-19 dan tidak ada kluster baru di pusat pengundian, itu yang paling utama Tuan. Ya, betul. Bila kita sebut tentang COVID-19 ini, sebenarnya dia sangat sinonim dengan rela pada ketika kita diberi peluang pada tahun 2019-2020 ketika bermula negara kita dilanda COVID-19, yang mana pegawai kita diberikan kuasa di bawah Akta 342 atau pencegahan kawalan penyakit menjangkit, yang mana berada diberikan peranan untuk membentuk satu SOP pengendalian ketika berdepan dengan pesakit-pesakit yang dijangkiti wabak COVID-19, termasuklah petugas kita. Perkara ini telah jadi norms kepada kita, perkara yang kebiasaan pada anggota rela ini, mana anggota rela ini telah pun dilatih dan diberikan taklimat bagaimana untuk mengendalikan sesuatu kes sekiranya berlaku jangkitan, sama ada di tempat
pusat mengundi sendiri ataupun ketika mereka dapat detect di mana berlakunya jangkitan kepada pengundi-pengundi yang ingin hadir. Kalau kita lihat di sini pihak SPR sendiri telah pun mengeluarkan garis panduan bagaimana sekiranya seseorang itu dijangkiti, apa yang perlu dibuat. Contohnya kena bawa pen sendiri, kena bawa kenderaan sendiri, tidak dibenarkan menggunakan e-hailing dan sebagainya. Dan perkara ini kita selaraskan dengan garis panduan yang kita keluarkan di peringkat jabatan. Supaya perkara ini tidaklah menjadi satu kerumitan bila berlaku saja kehadiran pesakit COVID-19 ini, kita tidak boleh handle ataupun tackle perkara ini. Perkara ini kita kena maklum kepada semua, publik pun sedia maklum, cuma kita di peringkat yang menjalankan tugas, melaksanakan tugas di bawah kuasa yang kita ada, kita perlu faham bagaimana nak handle keadaan seperti ini. Setelah garis panduan telah diberikan, Ketua Pengarah Kesihatan telah memberikan statement baru ni tentang bagaimana nak kepada pesakit-pesakit yang hadir ini, jadi kita ikut saranan daripada pihak kesihatan mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Itu yang kita buat. Jika dilakukan perbandingan antara PRU 14 dan juga PRU 15 ini, apakah penambahbaikan dan juga SOP yang telah pun dilakukan oleh pihak rela bagi memastikan kelancaran tugas rela itu sendiri pada hari pengundian? Baik. Bagi PRU yang lepas, 14 yang lepas, kita punya peranan tidaklah sebesar seperti pada ketika ini. Kita lebih pada kawalan di kawasan-kawasan parking, kawalan trafik dan sebagainya. Walau bagaimanapun, sebenarnya pelaksanaan rela ni, bila rela ada di mana-mana sahaja, di tempat yang ditugaskan, tanggungjawab mereka ni bukan sahaja untuk menjaga keselamatan dan sebagainya. Fokus kita adalah kepada rakyat itu sendiri, kepada orang yang hadir ke tempat itu sendiri. Dan kalau kita ambil contoh yang sekarang ni, ketika mood mengundi, kita akan fokus kepada keselesaan dan juga kelancaran proses mengundi di tempat yang telah ditetapkan, di tempat mengundi lah, pusat mengundi masing-masing. Dan tentu mereka mempunyai satu harapan bila mereka datang, para pengundi ini hadir, mereka nak tahu di mana mereka kena mengundi, di saluran mana mereka kena pergi, walaupun telah pun mereka tahu masing-masing telah pun ada orang kata maklumat di tangan, tapi bila sampai di tempat tersebut dengan melihat crowd yang ramai, suasana mengundi pada ketika itu kita nampak. Jadi kita di peringkat rela kita memang kita akan bantu, kita akan assist setakat mana yang kita telah dilatih oleh anggota-anggota yang dilatih untuk memberikan respon kepada semua sahaja situasi ataupun perkara yang berlaku di lapangan. Sebab kalau dilihat keberadaan rela ini mudah untuk kita kenal pasti dengan pakaian seperti yang saya pakai sekarang ni, orang boleh nampak, boleh mohon bantuan kepada anggota rela sekiranya ada sebarang kesulitan berlaku. Dan kalau kita lihat pada PRU 15 pada kali ini, peranan rela diberikan sedikit tambahan lagi membantu pihak PDRM. Kita dah tahu pusat pengundian bertambah, bilangan pengundi terutama pengundi muda bertambah pada kali ini. Jadi kita pasti akan melihat satu perbezaan antara keadaan PRU 14 dan juga PRU 15. Sebab itu kita tambah bilangan petugas kita sehingga 19,000 anggota rela untuk membantu pihak Polis Diraja Malaysia pada kali ini. Ya, itu dia. Dan tanggungjawab rela juga sebenarnya untuk membantulah, memudahkan semualah. Saya kira kan di mana-mana saja kan kita ada, betul, pasti ada rela akan memudahkan urusan kita. InsyaAllah. Jadi mungkin ada sedikitlah kata-kata daripada tuan sendiri kepada penonton di luar sana untuk ialah untuk keluar mengundi ini, jangan kita khawatir, rela ada sedia untuk membantu, terutamanya bagi mereka pengundi yang pertama kali keluar untuk mengundi pada 19 November ini. Baik, saranan saya kepada semua pengundi-pengundi dan juga bakal pengundi, terutama di kalangan golongan-golongan muda kita yang telah pun memberikan peluang untuk mengundi pada kali ini, kita galakkan mereka mengundi, keluar mengundi mengikut saranan yang telah ditetapkan. Kita ada panduan di peringkat SPR sendiri, telah melakukan aplikasi My SPR, kita boleh cek, dan di situ juga ada dinyatakan saranan waktu yang sesuai untuk keluar mengundi. Telah dinyatakan di situ. Kita akan nampak pusat mengundi kita di mana, saluran mana, bilangan pengundi yang akan mengundi di sana. Jadi kita dah boleh rancang perjalanan masing-masing supaya ianya bukan saja berharap kepada pihak penguasa yang ada di situ. Jadi peringkat pengundi juga perlu memberikan kerjasama, melihat aspek ini sebagai satu tanggungjawab. Semua warga negara kita perlu ada satu perkara yang perlu kita tekankan adalah tanggungjawab kita sebagai pengundi.
Bila diberi peluang untuk mengundi, kita mestilah keluar mengundi dan menunaikan tanggungjawab. Begitu juga dengan anggota rela. Pegawai anggota rela. Walaupun mereka ini bertugas, mereka memang kita dah tetapkan semua sekali pegawai dan anggota perlu mengundi paling awal. Maknanya sebaik saja buka pusat mengundi tersebut, kita hendaklah jadi orang yang pertama yang keluar mengundi dan terusnya meneruskan tanggungjawab kita sebagai petugas keselamatan pada ketika itu. Jadi kalaulah benda ini kita boleh selaraskan dengan baik, semua orang memberi kerjasama, siapa saja yang berada di situ yang menjalankan tugas, itu adalah tugas yang telah diberikan dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan. Kita jangan persoalkan. Sebab setiap orang akan mainkan peranan bukan sahaja di peringkat pengundi, sehinggalah di peringkat pengurus pusat mengundi pun sama. Semua orang ada peranan masing-masing. Betul. Supaya bila proses berjalan, masing-masing jalankan tanggungjawab, pengundi memberi kerjasama, pasukan keselamatan menjalankan tugas. Kita salah satunya pasukan keselamatan akan menjadi fokus utama kepada pilihan raya pada kali ini. Jadi di peringkat rela sendiri kita merasakan anggota, pegawai dan anggota kita telah pun bersedia untuk membantu semua pengundi-pengundi kita untuk berada di tempat mengundi dengan keadaan yang selesa dan cuba memberikan perkhidmatan yang terbaik seperti yang kita pernah berikan pada sebelum ini. Mungkin ada bantuan-bantuan ekstra yang akan diberikan, contohnya pengundi berkursi roda yang tidak mampu untuk ke bilik mengundi dan sebagainya. Betul. Boleh jelaskan? Kalau dilihat dari situasi yang berlaku sebelum ini, pilihan raya kecil sebelum ini, memang rela ini memang itu salah satu tugas dan tanggungjawab yang ada dalam hati mereka. Kami rela untuk melakukan tugasan yang memberikan impak yang baik kepada masyarakat. Walaupun petugas rela, sebab kalau dilihat dari segi peraturan atau SPR itu sendiri, bukan semua orang boleh berada dalam kampung mengundi itu sendiri. Jadi kita akan bantu di peringkat luar, di peringkat pintu pagar. Kita akan sambut, kita akan aturkan dan kita serahkan kepada petugas-petugas SPR yang telah dilantik untuk yang boleh berada di dalam kampung pusat mengundi itu sendiri. Jadi rela pun nak tahu di mana tempat yang boleh mereka laksanakan tugas, di mana peringkat yang boleh mereka aturkan supaya perjalanan pada kali ini even yang datang itu kurang upaya dan sebagainya, kita akan aturkan. Warga emas kita akan aturkan seperti mana rela buat sebelum ini. Dan dianya tidak menjadi satu masalah untuk rela membantu di peringkat pilihan raya pada kali ini. Mudahkan kelancaran lah kan? Ya, betul. Wah, itu semua orang akan dapat benefitnya pada kali ini. Ya, itu dia. Bukan mudah kan tanggungjawab rela ni. Sebenarnya banyak tanggungjawab rela yang dapat membantu memudahkan kita, khususnya berkenaan dengan proses pengundian nantilah. Dan mungkin ada sedikit yang ingin disampaikan daripada pihak rela sendiri kepada masyarakat luar sana, Tuan? Okey, memandangkan kita pada ketika ini kita berdepan juga dengan monsun timur laut, iaitu membawa pada hujan, banjir dan sebagainya. Perkara ini saya mohon kerjasama pada semua. Seperti yang saya katakan tadi, setiap pihak perlu merancang pergerakan dan juga apa sahaja yang perlu dilakukan sebelum kita tiba pada 19 hari bulan nanti. Maknanya 19 hari bulan ini adalah hari mengundi. Jadi sebelum itu masing-masing dah kena rancang. Bagi yang nak balik ke kampung, pastikan dari segi perjalanan dan sebagainya, kerajaan telah mengusiakan cuti 18 dan 19 hari bulan. Jadi masing-masing perlu ambil kesempatan ini untuk merancang lebih awal dari segi pergerakan dan sebagainya. Kita melihat perkara ini satu, orang kata, event yang besar, satu perkara yang dinantikan oleh semua orang, macam saya katakan tadi. Betul. Jadi semua perlu ada perancangan yang baik untuk memastikan perkara ini boleh dilaksanakan seperti mana biasa. Dia bukanlah sesuatu yang sukar sebenarnya. Perkara adalah normal. Dan kita mengharapkan kelancaran pada hari pengundian. Terima kasih banyak-banyak kepada Pesuruhjaya Rela, Tuan Muhammad Razik Buhaini, Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela, yang merupakan orang yang bertanggungjawab untuk memastikan kelancaran pasukan rela pada hari pengundian nanti. InsyaAllah. Tidak bagi tuan, kami rela membantu anda. InsyaAllah. Jadi kita doakan semoganya berjalan dengan lancar pada 19 November ini. Apapun perlu untuk kita merancang perjalanan anda seperti yang dikongsikan oleh Tuan tadi, supaya kita tidaklah berlakunya kelewatan, kesesakan dan sebagainya. Jadi kalau boleh keluar awal untuk cepat-cepat kita menunaikan tanggungjawab kita seawal yang boleh. Jadi kita nak saksikan lagi